Itu yang penting. Okey, baiklah. Memang pun kita pada hari ini berada di studio yang live, yang mana kita berada di yang mana kita pancarkan secara langsung daripada konti kami di Seri Gombak ini. Okey, dan juga untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu kad pengenalan yang belum lagi dapat diselesaikan kepada kaum Indah, yang mana telah diajukan, yang mana telah diutarakan oleh MP oleh ahli politik pembangkang, yang juga menjadikan sebagai isu tu terlalu exaggerated, terlalu besar sangat. Okey, baiklah, apa yang pada pendapat saudara Ramesh mengenai perkara ini? Jawapan saya cukup mudah. Kalau kita orang yang waras sebagai warga negara Malaysia, saya orang India, warga negara Malaysia. Saya dapat IC sebab ibu bapa saya, ibu bapa saya melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk mendaftarkan kelahiran saya. Bermakna dokumen, segala dokumen lengkap, perkahwinan sah, kelahiran sah. Bermakna kalau kamu dah ada dokumen yang lengkap, macam saya orang India, saya dapat IC, tak ada masalah pun. Betul. Yang ditolak IC ni melalui baka-baka yang tak betul, yang perkahwinan dia tak halal, kahwin dengan Bangla, dengan warga India. Kerajaan macam contoh yang terbaru ni, macam My Daftar yang dilaksanakan oleh MIC, berjaya daftar dekat 9,529 permohonan, dan dalam 9,529 permohonan tu 6,590 permohonan telah pun diluluskan sehingga hari ini. So ini bukti menunjukkan Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib tak zalim. Kalau dokumen cukup, semua ada, okey. Macam contoh Jabatan Pendaftaran Negara kata sehingga hari ini cuma ada 308 permohonan baru kaum India. And then yang nak mohon tukar IC merah ke biru ni 208 saja. Jadi dakwaan pihak pembangkang ni dia kata 300 ribu ni, mana dia? Mana buktinya? Kalau ia pun adalah, bermakna orang-orang yang ni semua malas. Pemalas. Yang menunggu macam katak bawah tu kurung tau. Tak tahu apa berlaku. Bila buka aja dia komplain. Kerajaan tak betul, kerajaan tak betul, kerajaan tak betul, ini. Sedangkan you sendiri pun tak betul. Dia pasal tu kata saya contoh yang terbaik warga negara India yang dapat IC biru. Sebab ibu bapa saya melaksanakan tanggungjawab mereka sewajar dan sebetul-betulnya. Jadi kalau semua ibu bapa yang melahirkan anak melaksanakan tanggungjawab mereka secara betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Langsung tak akan timbul isu dinafikan kewarganegaraan. Okey, baik. Okey, baiklah. Kalau kata kita katakan mereka ni dah betul-betul cukup mempunyai dokumen. Baiklah, kan? Yang mana kita boleh letakkan sebagai ni. Jadinya kalau kita lihat sendiri daripada sekolah-sekolah Tamil sendiri pun, setiap estate sudah banyak estate yang ada sekolah-sekolah sendiri. Kan, betul tak? Betul. So jadinya kita pun rasakan bahawa benda ni adalah satu perkara yang boleh dikatakan exaggerated sajalah. Okey, ataupun ianya merupakan satu kes yang terpencil, yang benar-benar terpencil. Maksudnya kita pun faham tak semua orang masyarakat India di estate ni mempunyai pendidikan yang terlalu tinggi. Kan? Ataupun kita boleh katakan tidak semuanya mempunyai pendidikan yang cukup untuk mereka memahami apa itu isu-isu yang mana
berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan kewarganegaraan dan sebagainya. Jadinya mereka masa telah dipinggirkan bukan secara sistematik tetapi dengan pengabaian daripada pihak-pihak tertentu selama ini. Saya tak setuju. Tiada siapa diabaikan. Tiada siapa dipinggirkan. Macam saya ni dilahirkan di Perak, hutan melintang. Di kawasan Bagan. Memang terpencil. Okey. Memang terpencil. Itu yang saya nak katakan semula. Saya nak ulang lagi. Tanggungjawab ibu bapa penting. Setiap yang baik bermula daripada rumah. Kalau ibu bapa sendiri pun tak bertanggungjawab, apa nak jadi? Jadi jangan tuding jari kepada Perdana Menteri. 27 juta lah penduduk Malaysia ni. Dia ada, that's why dia kata, that's why you kena faham saya biasa percaya dengan falsafah jadilah anak yang terbaik, jadilah kawan yang terbaik, jadilah suami yang terbaik, jadilah bapa yang terbaik. So ini tanggungjawab setiap manusia. Tak dapat salah kerajaan. Tak dapat salah kerajaan. Yang sebenarnya salah diri sendiri. Saya ada 3 anak. Okey. IC biru berdaftar sebab dokumen lengkap. Yes, betul. Jadi saya tak faham lah dia orang kata permohonan kami ditolak ni. Tak dapat lagi. Tak dapat. Dia kesempatan ni pembangkang dia cedok tau, dia ambil dia tegur lai kerut ni. Dia tu kerajaan tak betul. Tak betul. Ini. So I rasa kena ada betul-betul something is not right. Something is not right. Something is not right. Okey, baiklah. Kalau katakan kita melihat balik kepada tempat di kampung itu sendiri, kan? Maksudnya masing-masing, adakah dulu mungkin agaknya terdapat yang dapat IC merah ni dan sebagainya merupakan daripada pasangan yang tidak berdaftar dengan maksudnya mereka berkahwin dan kemudian pula perkahwinan mereka tu tidak didaftar dengan JPN? Tak, dia isu IC merah ni sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Okey. IC merah ni isu dia bertimbul sebelum kemerdekaan. Siapa yang dilahirkan sebelum kemerdekaan, dia IC merah. Yeah. Selepas 1957, selepas hari merdeka, dia automatik biru. Yang dapat merah kecuali ibu bapa dia warga negara India. So dia kena nampak perbezaan dia. Yeah. Kalau dia tak faham, you kena pergi Jabatan Pendaftaran Negara. Okey. Ini tugas orang. Pasal tu kerajaan lancarkan My Daftar melalui MIC. Okey, secara baik. terbuka. Saya ingat dekat 85 bilik gerakan cawangan telah dibuka. Janganlah tunggu kita nak swabkan you bila you sakit perut. You kena cari doktor. Betul. Doktor tak akan datang ke rumah. Okey, doktor tak akan datang ke rumah you sakit apa tak. You kena pergi cari. Kena minta, kena ketuk pintu. Okey, jadinya sekarang ni apa yang kita nampak dalam situasi ni memang terdapatlah sedikit kekeliruan dan juga kecelaruan di dalam urusan kad pengenalan kawan India ini. Jadinya sekarang ni My Daftar telah diinisiasikan oleh MIC untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Di antara yang terbaik yang telah dilakukan di zaman sejak Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Okey. My Daftar ni. Betul. So saya bantah ini dakwaan pembangkang ni kerajaan zalim. Kalau betul lah kerajaan ni zalim, tak terima, tak bagi ni, sila hubungi saya lah. Saya pun nak tengok lah sejauh mana kezaliman Barisan Nasional. Sejauh mana. Okey, baiklah. So jadinya sekarang ni kita bagi masyarakat kaum India memang telah mempunyai mekanisme My Daftar
yang mana membantu mereka untuk melancarkan balik urusan-urusan yang berkaitan dengan kewarganegaraan mereka dan pendaftaran mereka dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Baiklah, jadinya sekarang ni isu pun dah naik hangat. Apa kata kita rehat dulu seketika. Kembali selepas ini. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live. Okey, baiklah. Kita kembali semula bersama-sama dengan Live and Live, isu semasa BN Streams. Yang mana pada hari ini kita telah mengupas isu yang berkaitan dengan kad pengenalan kod India. Bersama-sama dengan kami, Ramesh Rao Krishna Naidu, Presiden Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin Malaysia. Baiklah, kalau tadi sebentar tadi memang kita dah kupas dengan mendalam sekali berkenaan dengan isu kad pengenalan kod India. Baiklah, sekarang ni ada lagi satu isu yang mana sangat menggamit tentang perhubungan kaum, khususnya Melayu, pada hubungan kaum Melayu kepada kaum Cina dan juga kaum India kepada kaum Melayu, kan? Berkenaan dengan tapak kuil kaum India. Okey, baiklah. Apa pada pandangan Ramesh mengenai perkara ini? Okey, isu kuil ni memang sesuatu yang serius bagi saya. Actually benda ni untuk pengetahuan saudara, Kerajaan Barisan tidak pernah robohkan kuil yang telah diwasiatkan ataupun dia telah meluluskan benda tu untuk dibina tempat berhala untuk tempat sembahyang. Okay. Kalau dia nak roboh pun, dia akan gantikan dengan tempat yang sesuai. Okey, baik. Isu-isu perobohan kuil ni bukan sekadar di Selangor saja. Macam contoh, kalau I nak beritahu satu fakta dekat you, cerita mengenai merobohkan kuil Cina ni kurang. Yes. Kuil India je besar. Kuil Cina ni bila dia nak bina, dia ikut prosedur.
Dia bagi plan dulu, dia tengok tanah siapa, dia nak semua nak bina ini semua kan. Yes. Dia ikut prosedur yang tertentu, 99%. 99%, yes, betul. Yang kena roboh pun mungkin 1% lah. 1%, 2% je. Macam kuil India yang diroboh ni semua, sebenarnya dia masa dia buat ikut suka hati. Dia tak kira tanah siapa dulu. Dia bina dulu. Dia bina lah ini dan bila tuan punya tanah nak ambil balik tanah, dah berjadi isu. You know, bila kita ada dalam banyak kes bila nak macam contoh kuil Batu Cave ni, kerajaan dah bagi dekat juta ratu, bukan ratu lah, mungkin dalam lingkungan dekat 20 juta ini dia bagi untuk tarikan pelancong. Sebelah kuil tu, seberang jalan aja tepi ada lagi satu kuil. You know, saya bukan nak kutuk kaum India, cuma saya nak betulkan kaum India ni, saya sebagai kaum India pun kita kena ikut saluran ni betul. Sebelum nak buat kuil, kita kena mohon, kita plan dulu kan. Tanah siapa, tanah hak persendirian ke, hak milik siapa, tuan punya tanah, you know, kita kena minta kebenaran. Yang dirobohkan ni semua yang tak dapat kebenaran aja. Yang tak dapat kebenaran sajalah. Tidak dibenarkan untuk dibina saja. Dia cumanya bila dia orang datang roboh, dia jadi sentimen perkauman. And then daripada ni pembangkang pula kata, oh kalau Pakatan ambil alih, kita tak akan roboh-roboh juga. Dia roboh juga. Jadi isu kuil ni janganlah jadikan satu isu sensitivity. Tak bagus. Macam dekat Selangor, contoh macam Selangor. Dia ada 810 kuil yang berdaftar. 810 kuil yang berdaftar. Yang tak berdaftar lebih daripada yang berdaftar. Okey. And then untuk 647,000 penduduk kaum India. Okey, 647,000 penduduk India, dia ada 810 kuil berdaftar, yang tak berdaftar tak berkira. And then 1,355 surau dan masjid untuk 2.5 juta penduduk Melayu di Selangor. You nampak dia punya perbezaan 2.5 juta Melayu cuma ada 1,358 surau dan masjid dan 647,000 kaum India mempunyai 810 kuil yang berdaftar, tidak termasuk yang belum didaftarkan. So you boleh tengok keprihatinan Kerajaan Barisan Nasional. Okey. Jadi saya minta yang berkenaan jangan jadikan isu kalau dah tahu benda tu akan diroboh, kelola secara elok. Jangan lawan. Kuil dah banyak sebenarnya. And then kadang-kadang tak naklah ni jadi sensitif pula kan. Saya cuma minta bila nak buat kuil tu ikutlah peraturan. Submit your plan. Tanya tanah siapa dulu. Janganlah main membuta tuli je, tak boleh. Tak elok. Nanti dia orang kata kita ni zaman purba. Macam orang asli dia pakai, dia ikut suka-suka. Tak boleh. Kita ni bertamadun. So itu isu kuil dia, saya nampak. Isu kuil yang satu saya boleh garanti, janji, saya nampak Barisan Nasional tak akan robohkan sewenang-wenangnya kalau kuil tu telah diwasiatkan, diluluskan, diberikan. Tak. Kalau dia nak roboh pun, dia akan bagi satu tempat ganti. Dia akan bina balik dengan peruntukan yang terbaik. Kuil-kuil di Malaysia, kaum India di Malaysia, sejak Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, dengan ringkasnya sejak Kerajaan Barisan 1957, peruntukan yang diberi kepada kuil adalah di antara yang terbaik di dunia. Kat Singapura pun tak ada. Kat India pun tak ada. Dekat Malaysia kita dimanja. Semua penduduk Malaysia dibelai. Cumanya kita kena tahu macam mana belayan tu, kita boleh terima belayan tu. Kasih sayang, perpaduan. Negara yang kita tak boleh cari di Malaysia, di dunia ni. Malaysia ni kebanggaan kita. Bangga jadi warga negara Malaysia. Betul. Saya pun tak tahu apa pembangkang ni cuba nak buat. Dia pun dulu belajar sekolah kerajaan juga, terima beasiswa kerajaan juga, Jadinya memang kita nampak sekarang ini kebanyakannya berdasarkan kepada memang bukan daripada
tanah yang telah digezetkan. Tak. Bukannya tanah yang diminta, tanah yang dipinta kepada kerajaan untuk dijadikan sebagai rumah ibadat dan sebagainya. Dan apabila telah pun diberikan tanah lain, tanah gantian dan sebagainya, pun ada menjadi isu pada perkara tersebut. Ya. Dan memang pun kalau kita tengok daripada fakta, sekali tak fakta yang saudara Ramesh berikan tu, memang untuk masjid bilangannya lebih kurang. So Lebih kurang daripada kuil Hindu. Memang walaupun kita katakan kebanyakan daripada kawasan di Selangor sendiri pun memang memang boleh katakan ramai masih lagi Melayu, kan? Jadinya memang sangat-sangat perkara ni pun memang sangat-sangat imbalance lah, kan? Okey, baiklah. Setelah berkaitan dengan kuil juga, jadinya apa pandangan daripada kaum India berkenaan dengan isu pluralism daripada segi agama Hindu mungkin yang saudara Ramesh dapat keluarkan? I nampak benda ni I nak bagi statement pun nanti dia akan jadi konflik. Yes, tapi personal opinion. Tak, secara personal saya cuma nak bagi baik saya nasihatkan aja sebelum nak bina kuil tu ikutlah saluran yang betul. Saya tak nak komen banyak sebab nanti pihak pembangkang ni pakar spin. Nanti dia ambil sana yang sini, nanti dia kata saya resis, diupah oleh kerajaan UMNO untuk bantai. Tak boleh. Kita biar cakap berfakta. Kalau saya tipu, kita boleh berdebat. Tak ada masalah. Betul. Saya sanggup. Cumanya dia kaum dia ni kena jangan terlampau retorik lah. Jangan be racist sangat lah. Contoh yang satu yang nak beritahu. Saya bukan nak condemn macam Mas kata Thai-Poster ni macam bersih. Ini terlampau lebih juga. Jangan kita kaum India kena berdisiplin. Kaum India kena sayang menyayangi, hormat menghormati, kerjasama penting, perpaduan penting. Itu yang penting. Saya rasa kalau kita ada dalam kaum India ni, kalau ada kesepahaman tanpa mengira kami ini India, tanpa mengira saya ni Telugu, saya Tamil, saya Malayali, saya Bengali ni, payah. Jadilah satu India, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Saya rasa tak ada masalah. Okey, baiklah. Apa pandangan saudara Ramesh sendiri berkenaan dengan isu pluralism? Saya tak komen. No comment lah, ya. No comment. Okey, baiklah. Baiklah, kita berehat dulu buat seketika waktu dan kembali pula kita selepas ini. Dan jangan ke mana-mana. BN Stream, live and live. BN Stream, live and live.
PN Stream Live and Live. Baiklah, Saudara Ramesh. Kalau tadi kita dah bercerita mengenai, kita dah berbicara mengenai isu yang berkaitan dengan kuil, isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Baiklah, sekarang ni kita masih lagi, ramai daripada kita masih lagi mendengar retorik berkenaan dengan isu sekolah Tamil. Daripada SRJK, daripada sekolah menengah mungkin, kan, ada yang mengatakan sekolah Tamil telah dikurangkan bilangannya. Baiklah, apa komen daripada saudara Ramesh sendiri? Okey, yang pertama, sejak kita kena faham, dulu ya banyak sekolah Tamil, sekarang dia terpaksa dikurangkan. Bukan terpaksa dikurangkan puncanya tak ada murid, tak ada pelajar-pelajar ke sekolah Tamil. Saya nak kata anak saya sendiri pun nak hantar ke sekolah Tamil. Jadi punca kekurangannya ialah kekurangan murid. Kerajaan tidak pernah tutup sekolah yang penuh. Kerajaan terpaksa tutup kalau sekolah tu cuma ada 2 murid. Takkan 2 murid, 1 murid dia nak buka sekolah. Jadi dia ambil murid tu, pindah ke sekolah lain. And then penutupan estate, salah satu punca kekurangan sekolah Tamil. Kalau ada banyak pelajar, tak ada masalah. And Datuk Seri Najib, dia dah buat satu pengurusan untuk penambahan lagi sekolah Tamil. 7-10 sekolah, dia nak buka lagi. Jadi dia tak ada timbul isu kerajaan tutup sekolah, tak ada. Ni pembangkang ni kadang-kadang dia sendiri kata, kerajaan Malaysia tutup sekolah Tamil. Saya nak tanya dia, anak dia hantar ke mana? Dia sendiri pun tak hantar dekat sekolah Tamil. Jadi macam mana kita nak bela sekolah Tamil? Maksudnya sekarang ni memang sekolah Tamil tu memang ditutup kerana kekurangan murid, kekurangan pelajar. Ya, kekurangan murid. Drastik. Dia sekarang macam di Malaysia sekarang kalau ikut perkiraan saya rasa dalam 524 sekolah. 524 sekolah masih lagi ada sekolah Tamil. Dan bantuan penuh 324 sekolah bantuan penuh. Dan kerajaan telah pergi dekat era Datuk Seri Najib dekat 40 juta lebih. Dekat 40 untuk peruntukan dia nak nak ubah suai, penambahan blok, nak bina dewan ni semua. Di antara yang terbaik sejak Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, peruntukan untuk sekolah-sekolah Tamil dan kaum India adalah yang terbaik. Cukup terbaik. And then yang sekolah yang ada juga sekolah-sekolah yang separuh bantuan kerajaan sebab dia di bawah estate. Okey. Biasanya estate dia akan setengah, and then kerajaan setengah. Okay. So 324 sekolah bantuan penuh bermakna lebih daripada 50% sekolah-sekolah Tamil dibantu penuh oleh kerajaan Malaysia. Dibantu penuh oleh kerajaan Malaysia. Yang selainnya bantuan estate lah. Bantuan estate, sebab bantuan pemilik ladang. Yeah. Sebab mereka yang menyediakan infrastruktur dalam ladang mereka kan. Jadinya bantuan separuh tu hanya kepada kaki tangan daripada guru, daripada so yang kerajaan ni guru-guru ini semua je lah. Jadi saya nak nak bagi penjelasan yang betul-betul lah. Janganlah you dengar cakap bangkang ni kerajaan tutup sekolah Tamil, kerajaan zalim lah, itulah ni tak. Dia sekolah ni ditutup dengan berfakta, dengan ada sejarah, dia recorded kekurangan murid 2 orang terpaksa tutup. Yalah. Dia tak boleh letak 10 guru untuk ajar 2 murid. Tak boleh. Memang tak boleh. Pembaziran wang rakyat pembaziran. Tak betul, boleh. Sungguh. Kita tak boleh buat pembaziran wang rakyat
sewenang-wenangnya. Kalau kita buat yang terbaik, itu yang I nak beritahu. Maksudnya memang sangat membazir lah kalau Ya, katakan. Yalah, sebab kita pun faham bahawa kalau katakan kita letakkan 2 guru pada 10 guru pada 2 orang murid, kalau Pembaziran. memang sangat-sangat membazir lah perkara tu kan. Baiklah. Kalau kita lihat daripada segi, okey, itu daripada pendidikan yang pada awal usia. Maksudnya pada pendidikan pada umur 5 hingga ke 7 hingga ke 12 tahun. Apa kita lihat peluang pada kaum India pada usia remaja pula? Means daripada umur 12, daripada kemasukan universiti dan sebagainya, sehinggalah mereka menjadi seorang yang dewasa di Malaysia. Saya nak sentuh ni, benda ni cukup penting, banyak kaum India tak faham. Dia kata anak saya pelajar terbaik, dinafikan masuk universiti. Kita kena faham, kaum India di Malaysia, dalam 27 juta penduduk Malaysia, kita cuma 7%. Dalam lingkungan 2 juta tak sampai. Kalau ikut kuota penduduk Malaysia, kaum India, kemasukan kita ke universiti-universiti tempatan kerajaan 100%. Saya boleh beritahu, banyak pelajar-pelajar Melayu, pelajar terbaik pun tak boleh masuk. Betul? Ada. Tak pernah disebut, tak pernah dipertikai. Betul. Ini kelebihan kaum Bumi Putera Malaysia. Dia tak pernah pertikai, dia selalu kata, tak apa. Tak apa, okey. Yang selalu bising ni, pembangkang ni, dia ambil isu kaum India. Sebab India ni cepat menggeletik. Oh ya, anak saya tak masuk sebab 8 ni. Tapi pernahkah you terfikir kalau ikut kuota ni kita kemasukan dalam universiti 100%, kemasukan dalam jawatan kerajaan Malaysia JPA kita adalah 100%. Kalau ikut 7% kuota, ikut kuota kaum India dalam 27 juta, kita adalah 100%. Kaum India 100% dalam kemasukan dalam universiti, baik kemasukan jawatan dalam kerajaan Malaysia. Ini kita kena betul-betul beritahu dekat kaum India. Kadang-kadang dia tak faham, tak diberitahu, kurang penjelasan. Dia ingat kita ni dia anak didikan. Maksudnya memang ada berdasarkan kota pada kota, maksudnya peluang telah dibuka. Peluang telah dibuka. Penuh. Tetapi telah penuh. Ya. Dia penuh. kena ikut kuota sebab dia kaum India pun, kita pun kena fikir berapa ribu orang Melayu yang tak masuk universiti. Betul? Ada. Tak pernah pun Melayu pertikai. Ada. Jadi macam Cina, dia biasanya tak masuklah universiti ni sebab kebanyakannya okey kan. Kebanyakannya ada jadi so kaum India ni kena faham. Dari segi kuota 7% kita punya penduduk India di Malaysia, kemasukan di universiti 100%, kemasukan di jawatan di kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan Malaysia, kalau you check dekat Jabatan Perkhidmatan Awam, kita adalah 100%. 7% kuota kita dah penuh. Memang 7% memang ada. 7% tu memang ada. Kita ikut kuota kita memang penuh. Dari segi kuota penduduk Malaysia yang telah diberikan. Tapi saya pun kadang-kadang saya pun sedih lah kan. Saya tak pernah dengar kaum India pembangkang kata Melayu tak masuk universiti. Tak pernah dengar. Pernah ke dengar? Belum lagi. Tak ada. Belum macam lagi. DAP pun tak pernah pula dia bertikai ya. Dia cuma dia nampak aje kaum India je sebab dia cepat menggelitik. Yalah. Jadi Dan kebanyakan daripada kaum daripada DAP pun isu-isu berdasarkan pendidikan pun kebanyakannya isu pendidikan dah penuh untuk kejurusan yang mereka minati, itu saja. Macam saya nak beritahu macam ekonomi ni, segi ekonomi ni kaum India bagus, dia tahap bagus. Kalau kaum India dizalimi, kalau kita ni dihindar, terpencil apa ni, Tengku Kelana siapa menjaga dia? Masjid India, Lebuh Ompang Hari ni you tengok banyak besi buruk, penjaga besi buruk India juga. Boleh tengok kedai-kedai emas ni yang pembeli pun orang India juga. Yes, betul. Jadi saya tak kata ekonomi India ni tertinggal tak.
Tidak. Tidak. And then kalau di Malaysia orang India ada salah satu yang terkaya. Terkaya. And Melayu saya ingat rasa duduk dalam kedudukan nombor 10. Nombor 10 betul. Pun Bumi Putra. Saya bukan nak sifat perkauman di sini. DAP saya selalu dengar dari pertikai Bumi Putra. Apa yang kelebihan dengan Bumi Putra ni? Tak ada apa benda pun. Yang duduk yang jaga dekat hutan tu Bumi Putra, bukan Cina DAP. Betul. Yang beli bangunan-bangunan perniagaan, rumah mewah di bandar-bandar besar ni pun bukan Bumi Putra. Bumi Putra dapat beli rumah sikit, rumah murah di sekarang tak kaya nak marah. Itu pun kebanyakan daripada pemaju-pemaju pun bukan Bumi Putra. Saya bukan nak pertikai perkauman, saya not being racist, Okay. tapi saya nak bukan kata sebagai rakyat Malaysia adalah tanggungjawab seorang warga negara Malaysia membela kaum lain. Tak kira Melayu ke Cina ke, your pain is my pain. Betul, Konsep betul. kita kena explain. Yang Bumi Putra ni dia banyak duduk kampung. Betul, banyak duduk kampung Banyak dan duduk kampung, dikatakan tak ada banyak kerja lah. Okey, baiklah. Kita rasa kita pun dah cuba selesaikan, kita dah isu sekolah, isu pendidikan. Sekarang ni kita cuba pergi kepada isu berkaitan dengan ekonomi pula. Berkaitan ekonomi. Pada kebanyakannya, pada pandangan rambang, banyak orang nampak yang kelihatan seperti kaum India yang terlibat dalam kes-kes ragut dan sebagainya. Jadinya sekarang ni apa komen, saranan ataupun saya memang jenayah ni saya nak beritahu satu saja. Kes jenayah ni bagi pandangan saya ni dia naik cukup drastik lepas 2008. betul. Polis buat kerja dia. Polis buat kerja dia dengan baik-baiknya. Kalau polis tangkap penjenayah, orang yang bela dia peguam daripada pihak pembangkang. Kalau takkan polis nak manjakan penjenayah tu, adik kenapa you curi? Adik macam mana you curi? Mana barangan curi? Dia takkan jawab. Takkan jawab, betul. Jadi perangai pembangkang ni dia memanjakan penjenayah. Penjenayah naik lemak. Betul. Semua dia orang lah puncanya. Jangan salahkan polis. Polis tangkap, masuk lokap aja dah berdemo di luar balai. Peguam siap. Jadi mesej saya satu aja, setiap undi kepada pembangkang adalah membantu membiak gejala jenayah di Malaysia. Maksudnya sekarang ni dalam kes ragut yang berkaitan dengan, yang dikatakan berkaitan dengan kaum India ni kebanyakannya didalangi oleh pihak-pihak tertentu. Maksudnya dimanjakan oleh pihak-pihak tertentu supaya mencetuskan lagi kemarahan kepada rakyat Malaysia. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksudkan oleh saudara Ramesh. Jadinya sekarang ni kalau katakan kita lihat balik rentetannya, apabila pesalah tu ditangkap, dimasukkan ke dalam lokap, kemudian pula datang 2-3 orang peguam bela, klaim balik kepada kerajaan melalui yayasan guaman, bantuan guaman, dan kejadian terus berulang, terus berulang. Polis, saya kata anggota polis ni cukup kecewa sekarang. Dia kata, macam mana saya nak siasat? Tak boleh pukul, tak boleh marah, tak boleh ni. Takkan saya nak manjakan budak ni. So penjenayah ni macam, saya pernah satu kes Okay. bila tangkap peragut tu, belum pukul lagi, Malaysia ada undang-undang, jangan pukul. Peragut tu cabar saya. Malaysia ada undang-undang, jangan pukul saya ada peguam. Sedangkan dia dah curi. So ini bermakna dia naik lemak. Dia jadi kurang ajar. Sebab pembangkang. Iya. Okey, baiklah. Kita telah pun mengupas daripada 3 isu yang berkaitan dengan pembangkang, iaitu yang pertamanya isu kad pengenalan, yang keduanya berkaitan dengan isu keagamaan, kuil dan sebagainya,
Dan yang ketiganya berkaitan dengan isu sekolah, pendidikan dan juga ekonomi, sosioekonomi. Dan maka dengan itu berakhirlah temu ramah kita pada malam ini bersama dengan saudara Ramesh Rao Krishna Naidu, pengurusi Presiden Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin Malaysia. Dan terima kasih saudara Ramesh. Okey. Saya ucapkan Maju Malaysia, selamatkan Barisan Nasional. selamatkan Barisan Nasional. Selamatkan negara. Okey, baiklah. Sokonglah Barisan Nasional. Sokonglah Barisan Nasional. Baiklah, sekian saja temu ramah kita pada malam ini. Bertemu kita di lain masa. Assalamualaikum, selamat malam dan satu Malaysia.